Okey, sediakan pen merah. Okey, kita akan bincangkan soalan yang ni dulu. Dan barulah kita akan pergi ke next topik yang seterusnya. Okey? Baik, okey. Sekejap apa lagi cikgu tertinggal lah. Cikgu tertinggal apa data ini. Okey. So, okey, dah sedia semua Okey, kita baca doa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, dengar tak? Okey, kamu dengar tak suara cikgu dengan jelas? Dengar tak? Kalau dengar angkat tangan, buat ni. Dengar. Angkat tangan macam ni, dengar tak? Okey Alright, nampak tak muka cikgu dengan jelas? Nampak tak skrin kat depan ni? Nampak Ada sikit. Okey, baik. Cikgu dah pinkan skrin ni, so cikgu jangan ada yang berubah lah. Baik, okey, kita akan bincangkan soalan yang ni dulu. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, buku surat 72 buku aktiviti. Sediakan pen merah. Okey, yang pertama sekali kita tengok lengkapkan. Okey, Dina membeli satu. Okey, baik. Kalau kita tengok kat sini, dia ada bagi apa tu? Dia dah bagi maklumat kan? Dia dah bagi ayat matematik. Okey, dalam kita mereka cerita, okey, yang paling penting sekali kamu kena tahu apakah dia ayat matematiknya Ayat matematiknya. Apakah dia punya ayat matematik? Kalau dalam kita tengok dalam soalan pusat 72 tu, apa ayat matematik dia? 1/5 meter tambah 3/5 meter sama dengan 4/5 meter. Yang ni kita panggil dia sebagai ayat matematik. Macam cikgu terangkan dalam tu kan. Dalam slide cikgu yang dulu tu. Okey, ni kita panggil sebagai ayat matematik. Alright. Okey, jadi kita macam ni dia dah siapkan cerita je kan. Jadi kita hanya perlu masukkan sahaja Dina membeli apa ni? Apa jawapannya? Yang ni apa jawapannya? 1/5 meter riben merah. Dan yang ni 3/5 meter riben biru. Okey? 1/5. Okey? 1/5 meter riben merah dan 2/5 riben biru. 3/5 riben biru. Alright. Jumlah panjang riben ialah 4/5 meter. Awak just masukkan saja. Dia dah siap rekakan cerita dah untuk kamu. Dia dah siap rekakan cerita untuk kamu. Kamu hanya perlu masukkan sahaja. Alright? Dapat tak? Dapat Okey, seterusnya. Baik, seterusnya soalan B Soalan B pula. Okey, ayat matematik yang diberi ni 3/4 liter tolak 5/8 liter sama dengan 1/8 liter. Selalunya reka cerita ni kita nak masukkan maklumat-maklumat. Tak semestinya kamu kena ikut. Kalau kata kotak ni, mesti kotak ni mesti 3/4. Yang ni kotak yang kedua mesti 5/8. Dan kotak yang akhir sekali mesti 1/8. Jadi tak semestinya. That's why kamu kena tengok soalan dia. Apa kehendak soalan dan baru kita boleh masukkan figure-figure ni ikut kotak-kotak yang diperlukan lah. Baik, Puan Lee ada, ni betul lah jawapannya, 3/4 liter. Ni cikgu tak tahulah siapa punya jawapan. Okey. Kalau kamu betul, kamu write kat tepi tu. Write macam ni. Write, okey? Write dekat tepi tu. Baik, Puan Lee ada 3/4 air mineral di dalam botol. Dia menuangkan 5/8 air itu ke dalam bekas airnya. Baki air mineral di dalam botol ialah 1/8. Ni senang je Kalau betul kamu write kat tepi dia tu. Okey?
Dapat tak kelas? Dapat tak? Dapat Okey Dapat. Nampak. Okey. Baik. Okey. Kamu tanda pakai pen merah tau ataupun pensel yang berwarna merah. Tanda pakai pen merah ataupun pensel yang berwarna merah. Baik, seterusnya. Okey, bina cerita berdasarkan ayat matematik berikut. Okey, yang ni jawapannya ada banyak. Cikgu tak boleh nak spesifikkan jawapan je. Kamu berdasarkan cerita kamu okey, contohnya macam ni siapa cikgu kalau tak salah ni Hasif ni. Okey, tak apa tak apa. Okey, kita tengok. Ni, kawan-kawan kamu yang buat ni. Okey, Puan Mira ada sifar 0.7 kilogram tepung. Okey, betul. Ini betul. Okey. Dia menuang 0.25 kilogram ke dalam mangkuk. Nampak tak? Baki tepung di dalam kotak ialah 0.45 kilogram. Betul. Kamu boleh buat ayat macam. Mungkin kamu boleh buat tukar Ibu Mira ni, Puan Mira ni, ibu ke kan? Ibu ada 0.7 kilogram tepung. Dia menuangkan 0.25 kilogram ke dalam mangkuk. Baki tepung di dalam kotak ialah 0.45 kilogram. Cikgu rasa ayat dia sama je sebenarnya. Cumanya nama ni kamu boleh tukar lah. Kamu boleh tukar Puan. Yang macam ni dia tukar kata dia letak nama Puan Mira. Ataupun letak nama kakak ke. Kakak saya ada. Ataupun nak tuliskan nama ibu saya pun boleh. Terpulang pada kamu ni kamu. Tapi yang paling penting sekali adalah kamu punya cerita cerita yang kamu bina tu berdasarkan pada ayat matematik yang diberikan. Okey? Faham Baik, okey. B pula. Okey, kalau lakukan ayat matematik yang diberikan 20% sama dengan 20%. Okey, ayah membeli baju yang mempunyai diskaun 20%. Ni betul lah. Jadi atau okey, cumanya dia tak nyatakan kat sini. Dia tak nyatakan kat sini pecahan ni kat sini kan. Kita boleh katakan di sini bersamaan okey 20% bersamaan dengan 20 per apa? Per 100. Bersamaan dengan okey 20/100 ataupun kita kena kita kena tulis kalau dalam cerita ni kita kena tulis dalam bahasa Melayu bukan bahasa Melayu, kita kena tulis dalam bentuk perkataan. Okey, so kita tulis kat sini bersamaan okey dengan 20 bukan sorry. Sekejap, bukan nombor. Kena tulis perkataan. Okey. 2 per 100. Okey. 2/100. Okey, dapat tak? Okey Alright. Jadi ayat ni nanti tak apa. Nanti bila kita buka sekolah nanti cikgu akan tengok. Nanti kita akan bincangkan topik yang ni lah. Sebab cikgu tak tengok ayat kamu macam mana kan. Okey, tapi tak apa. Okey, tapi dia punya basic linknya yang penting kamu kena masukkan maklumat-maklumat yang terdapat dalam ni lah. Okey? Baik. Okey So itu muka surat 72. Okey, seterusnya kita tengok pula muka surat 73 Muka surat 73. Okey, yang ni ke? Selesaikan masalah selesaikan masalah muka surat 73. Mana tadi? Okey. Baik. Ini muka surat 70. Okey, saya ni muka surat 74 kan? Sekejap. Saya lupa nak copy kejap Okey, jadi tolong kamu tolong kemaskini balik jawapan kamu tu. Cikgu nak cari balik mana cikgu ada save tadi. Okey. Muka surat 73. Okey, kejap. Ini. Ada yang dah buat ni kan. Okey.
Okey, sekejap. Saya lupa nak masukkan tadi lah. Okey. Okey, sebentar tu kamu tolong kamu cek balik jawapan kamu. Kalau ada yang salah ke, ada yang betul ke. Okey. Okey, muka surat 73 muka surat 73 Okey, yang ni. Nampak kita correction sikit. Bagi dia nampak. Nampak terang sangat. Gelap sangat pula. Ni boleh lah Alright. Okey. Baik, kita tengok muka surat soalan 73 Okey. Dapat dah? Dapat Okey, kamu ada buku teks kamu kan? Kamu boleh tengok kan? Sini kalau ni boleh kamu tengok kat sini lah. Okey, Ibu Felia menanam bunga ros merah di 3/10 bahagian laman rumahnya. 1/5 bahagian lagi ditanam bunga ros putih. Berapakah jumlah bahagian laman yang ditanam bunga ros? Okey, dalam soalan penyelesaian masalah ni, yang paling penting sekali kita kena tahu apakah maklumat yang diberi. First sekali kita kena tahu maklumat yang diberilah. Yang pertama sekali adalah maklumat, maklumat yang diberi. Kalau kita tengok dalam ni, maklumat yang diberi tu apakah dia? Okey, dikata kat sini, yang ni. 3/10 bahagian laman rumahnya. Dia menanam pokok bunga ros di 3/10 bahagian laman rumahnya. 1 bahagian laman warna ros putih. Dan okey, berapakah jumlah bahagian lain yang ditanam di bunga ros? Okey, kalau macam dalam buku kamu tu dia dah bagi kan. Diberi apa? Ditanam bunga ros merah. Okey, 1/4 bahagian cuma ros putih. Macam mana kamu tahu? Sebab berapakah jumlah bahagian lain yang ditanam bunga ros? Okey. Ros merah dia kata di sini dia bagi maklumat kan. Jadi kamu just masukkan dia. Jadi jawapan kat sini 3/10. Okey, dah bahagian ditanam bunga ros putih. Yang ni pula adalah apa? 1/5 kan. Yang ni jawapannya 1/5. Baik, apakah yang dicari? Yang dicari adalah jumlah bahagian laman yang ditanam bunga ros. Yang ni lah yang ni yang dicari. Okey. So kamu tulis kat sini jumlah, bukan ni apa ni? Jisim. Mana datang jisim? Kita belum belajar jisim lagi Ni siapa punya jawapan ni? Okey, tapi tak apalah. Betul kan? Betul kan semula Siapa yang salah tu? Betul kan? Okey Cikgu crop sikit lah, tak nampak Okey. Dia kata jisim pula. Okey? Bukan jisim Jumlah. Jumlah jumlah. Okey, jumlah. Jadi kamu kena kita tengok apakah dicari. Yang dicari tu maknanya apa maklumat yang terdapat dalam tu lah. Berapakah jumlah bahagian yang ditanam bunga ros bukannya jisim. So dicari jawapannya adalah jumlah. Okey. Jumlah bahagian laman yang ditanam bunga ros. Jumlah bahagian laman yang ditanam bunga ros. Okey, cikgu tak muat kat sini. Kamu tulis tu kamu agak-agak lah ditanam bunga ros. Yang ni maklumat yang dicari. Okey, ayat matematik dia apa? Ayat matematik dia apa? Okey, ayat matematik dia adalah apa? 3, okey. 3/10. Okey. Apa ayat matematik dia? Tolak ke tambah? Lagi selalu dan yang kedua kita kena kenal operasi dia dulu. Operasi dia. Tambah tolak ke tambah? Kita Tambah. Tambah. tolak ke tambah? Tambah, betul tak? Tambah. Maknanya okey, dia kata bunga ros merah ada 3/10. Okey? 3/10. Okey, ros merah. Okey. Okey. Sekarang ni dia kata 1/5 ros putih kan? Sekarang ni apa yang nak dicari? Yang ni nak dicari adalah jumlah kedua-duanya ni berapa. Okey. Dia nak cari jumlah kedua-dua ni dah berapa ros merah dan juga ros putih. Jadi ayat matematik ni adalah 3/10 tambah. Kalau jumlah maksudnya apa? Kalau jumlah maksudnya adalah
tambah. Tambah. Jadi ayat matematiknya adalah 3/10 tambah 1/5. Okey, jadi jawapannya berapa? Kau selesaikanlah. Okey, yang ni darabkan dengan 2, yang ni darabkan dengan 2, betul? So, 3/10 tambah 2/10. Jadi jawapannya apa dia? 5/10. 10. Okey. So, jawapannya adalah 5/10 ni boleh kecilkan lagi tak? Boleh kecilkan lagi tak? Boleh. Jadi 5 bahagi 5, 10 bahagi 5. Jadi jawapannya berapa? 1/2. Jadi jawapannya adalah 1/2. Yang ni dia punya kira je lah. Yang ni, okey. Yang ni dia punya kira dia. Cikgu buat kat sini lah. Buat kan tak nampak kan? Yang ni dia punya kira dia. Okey, yang ni dia punya pengiraan je lah. Maknanya 3/10 tambah 1/5. Kemudian kamu tukarkan jadi, kamu samakan ingat lagi tak pecahan? Kamu samakan pembawahnya. Kepala je kamu kena samakan. Baru kamu boleh tambah kan. Yang ni darab 2 lah. 1 darab 2, 2. 5 darab 2, 10. Ni yang ni Yang ni. Okey. 3/10 ni kita tak payah tukar lagi dah. 3/10 tambah 2/10 kamu akan dapat 5/10. Dan kita jadikan dia pecahan termudah. So, jawapannya adalah 1/2. Jadi, jumlah bahagian laman yang ditanam bunga ros ialah 1/2. Okey, kelas. Dapat tak? Dapat tak ni? Dapat. Alright. Okey. Kalau salah, tolong betulkan. Kalau salah, tolong betulkan. Baik. Okey. Okey. Cikgu nak tanya kalau ada tak yang kat sini yang kita Google Meet ni dia pakai handphone? Ada saya. Nampak tak? Saya. Nampak? Nampaklah Okey sebab kalau nak pakai handphone cikgu minta maaf lah. Sebabnya dia agak kecil sikit. Cikgu dah cuba untuk jelaskan besar kat sini lah. Okey, tapi tak apa, nanti cikgu akan rekod cikgu tengah rekod benda ni. Nanti kalau misalkan kamu tak faham, kamu boleh tengok balik video tu nanti Boleh tengok dekat laptop ke, kat komputer ke, okey? Baik, okey. Kita teruskan lagi lah. Okey, kita teruskan lagi soalan yang seterusnya. Jadual menunjukkan, okey nombor 2 ke surat 73 lagi. Jadual menunjukkan jarak larian Nadim dalam sesi latihan. Berapakah jumlah jarak larian pada hari Isnin dan Selasa? Okey. Tak muat ni cikgu. Kita tambah slide baru lah. Okey. So, berapakah jarak Nadim pada hari Isnin dan Selasa? Sekejap, cikgu nak duplicate slide ni dulu. Okey. Okey, ni kita buat soalan yang nombor 2 pula Yang ni cikgu padam Ni tadi dah sudah. Okey. Okey, sekejap padam. Mana padam? Padam. Okey, kita padam ni dulu. Alright. Okey. Ni tak payahlah padam. Okey, baik. Kita tengok soalan 2. Okey. Baik, kita tengok apakah yang diberi. Apakah maklumat yang beri dalam soalan tu? Yang diberi adalah jarak larian pada hari Isnin. Berapa jarak larian Nadim pada hari Isnin? Berapa? Berapa? 0.52. 0.52 kilometer. Kalau tengok dalam kenapa lagi sini? Okey. Kalau kita tengok dalam jadual tu, dah mula buat hal lah pula ni. Itulah dia draw. Okey, kalau kamu tengok dalam soalan tu kan, jadual jarak tu. Ya, cikgu crop balik dah. Sekejap. Cikgu nak ambil soalan ni saja. Okey, good. Okey, kita fokuskan soalan ni saja. Okey, jadual menunjukkan jarak jarak latihan yang okey. So, diberi jarak latihan pada hari Isnin berapa? Kalau ikutkan dalam jadual tu, 0.5 kilometer ni siapa buat ni? Dia buat betul lah ni. 0.5 kilometer.
Okey, 0.5 kilometer. So, jaraknya adalah apa? Jarak larian pada hari Isnin adalah 0.52. Sorry, 0.52 kilometer. Dan diberi jarak larian pada hari Selasa adalah 0.46. Senang je. Kamu just masukkan yang maklumat yang dibagi ni. Dicari apa? Jisim lagi. Bukan jisim. Jumlah. Nampak tak ni? Dicari adalah jumlah. Yang ni kita panggil dicari. Jumlah jarak lariannya pada hari Isnin dan Selasa. Jadi, apa yang dicari adalah jumlah larian pada hari Isnin dan Selasa. Okey. Jadi apa ayat matematik dia? Ayat matematik ni apa? Ayat matematik adalah 0.52 tolak tolak ke tambah? Tambah lah kan? 0.52 tambah 0.46. Ini dia punya ayat matematik je lah. Ni dia punya ayat matematik dia. Okey ni Yang ni ayat matematik dia. Yang ni adalah ayat matematik. Okey. Jadi kamu kalau salah tu tolong betulkan Yang ni siapa salah ini, siapa yang buat ni, cikgu pun tak tahu. Hasif kot kalau tak silap cikgu. Okey, so pengiraannya berapa? Okey, 0.52 tolak kita tambahkan dengan 0.46. Jadi kita tambahkan berapa ni? 89 sifar. Jadi 0.9 lah 8. Jadi jumlah jarak larian adalah 0.9 lah 8 kilometer. Okey. Dapat tak? Dapat So kalau salah tu tolong buat pemutulan lah. Yasmin betul, Yasmin. Delisha Yasmin, kamu betul tak? Betul? Salah? Tak betul. Kalau salah tolong buat pemutulan Kalau salah tolong buat pembetulan. Okey? Alright. Okey, dapat tak? Okey? Kalau kamu salah, kamu tolong buat pemutulan lah. Betulkan mana yang salah tu balik. Okey Yang ni cikgu nak crop lah. Kecil sangat, tak nampak. Okey, cikgu crop sekejap sebentar dulu kamu betulkan. Kamu betulkan balik apa yang kamu salah tu. Kalau salah tu tolong buat pembetulan ya. Kalau salah tolong buat pembetulan ya. Kita crop sikit. Okey. Alright. Okey. Baik. Okey, baru kita tengok soalan yang ni kan. Soalan yang ni tadi. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga Muka surat 74 kan. Muka surat 74. Okey. Muka surat 74. Okey. Yang ni kamu tak perlu lagi dah. Kamu tak perlu lagi nak kena cari. Kamu tak perlu lagi kita nak kena cari apa yang dicari, apa yang diberi. Okey. Yang ni kamu terus. Yang paling penting kamu kena faham dulu. Okey, dalam soalan penyelesaian masalah ni kamu semua dah pernah buat dulu kan? Kita dah pernah buat untuk topik nombor bulat. Okey. Yang paling penting sekali adalah kamu kena faham apa kehendak soalan. Apa kehendak soalan. Okey. So, kita tengok soalan yang ketiga. Pada mulanya ada dua objek di atas penimbang. Danny meletakkan satu objek lagi penimbang menjadi seimbang. Berapakah jisim objek itu? Nampak? Soalannya dia agak tricky sikit. Ni macam soalan kebat Okey, kalau kamu tengok kat sini, dia kata pada mulanya ada dua objek di atas penimbang. Maknanya ada dua objek lah. Yang ni objek yang pertama, yang ni objek yang kedua. Baik. Danny meletakkan satu objek lagi dan penimbang menjadi seimbang. Nampak tak? Maknanya Danny ni dia letak lagi satu objek kat sini. Okey. Dan menjadi seimbang. Maknanya jaraknya lebih kurang dalam 0.16 kilogram. Berapakah jisim objek tersebut? Okey. Jadi maknanya, so apakah operasi yang terlibat? Maknanya kita kena
tolakkan nilai yang diberi ni 0.16. Sifar 0.16 ni dia punya pemegang ni kan, betul tak? Ni dia punya tapak dia ni. Tapak dia ni 0.16. Jadi dia ni kena tanya dia ni lah. Okey. Apa yang kau letak ni dia ni? Okey, sekarang ni kita nak cari berapakah isi yang ni. Kotak ni. Yang ni adalah dia punya tempat kata tempat dulang dia, dulang penimbang tu kan. Jadi dulang penimbang ni adalah 0.16. Jadi kalau kita nak cari dia, okey, 0.75 ni sebab dia seimbang kan. Jadi maknanya kalau ini 0.75 bermakna yang ni pun mestilah 0.75 juga. Jadi kita nak carikan, kita kena tolakkan mana kita nak cari berapakah objek yang dia ni tu letak. Jadi kita tolakkan berat tapak penimbang ni. Okey, jadi 0.75 kilogram. Okey, tolak 0.16 kilogram. Okey, jadi apa jawapannya? 5 tolak 6. Okey. Apa jawapannya? Jawapannya adalah 0.59. Okey. 0.59. Okey. Okey Jadi jawapannya adalah 5 tolak 6 tak boleh kan? Pinjam sini tinggalnya berapa? 6. Jadi 15 tolak 6 tolak 1 5. Okey, jadi jawapannya adalah 0.59 kilogram. Yang ni kamu ni siapa ni? Yang ni nampak. Yang ni dia tak buat jalan kerja ni nampak. Dia agaknya dia pakai kalkulator ke apa. Jalan kerja yang betul kamu kena tunjukkan. Kamu kena potong-potong tunjukkan mana yang kamu potong Ini kamu tunjukkan. Kalau kamu potong kamu tunjukkan kamu potong kat sini. Pinjam kat 5 ni pinjam 1 kan. So kena tunjukkan. Baik. Kalau ni kalau dalam soalan ni selalunya dia akan dapat 1 markah aja sebab dia tak tunjukkan jalan kerja. So GC objeknya adalah 0.59. Okey? Dapat Okey, ni soalan nombor 3. Baik, okey kita tengok soalan nombor 4 pula. Okey, ada 3/4 kuih kasui di dalam loyang. Kakak Ending ambil 1/2 bahagian kuih itu. Berapakah bahagian kuih yang tinggal di dalam loyang? Okey. Apa maklumat yang diberi? Dalam loyang tu kau bayangkan ada 3/4 kuih kasui. Kemudian kakak Anding ni ambil pula setengah bahagian daripada tu. So berapa bahagiankah kuih yang tinggal? Kalau kamu tengok dia kata berapakah bahagian kuih yang tinggal Selalunya kalau dalam soalan penyelesaian masalah yang melibatkan operasi tolak ni dia yang selalunya kata kuncinya adalah yang tinggal. Ataupun selalunya diguna perkataan beza tapi dalam soalan ni diguna perkataan yang tinggal. Berapakah bahagian kuih yang tinggal di dalam loyang? Jadi, okey jalan kerja dia macam mana? 3/4 tolakkan dengan 1/2. Betul tak? Okey. Jadi kita kena samakan pembawahnya kan? Samakan berapa ni? So maknanya 3/4 ni tak payah lagi dah. Okey, jadi yang ni 2 darab 2, 1 darab 2 kan? Betul? Okey, so 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Okey, jadi berapa jawapannya? So jawapannya adalah 3 tolak 2 apa? 1/4. Okey, jadi jawapannya adalah 1/4. Betul. Ini betul lah. Ini betul. Ini betul dia buat. Ini jalan kerja dia betul. Tapi 4 ni tulislah betul-betul. Janganlah nampak macam 9. Cikgu ingatkan 9 tadi okey. Ini jawapannya 1/4. Baik. Okey. Dapat Dapat tak? Hawa Emeline dapat tak Hawa? Dapat. Dapat Alright. Okey, alhamdulillah. Baik. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, soalan yang kelima. Sebuah bakul berisi buah mangga. 25% daripada buah mangga itu belum masak. Nyatakan peratus tersebut dalam perpuluhan. Ini senang ni kan? So diberi kat sini maklumat dia. Okey, maklumat yang diberi adalah 25%. Yang ni lah. Kan? Soalannya dia kata apa? Dia kata belum masak. Nyatakan peratus dalam bentuk perpuluhan. Jadi maknanya kamu kena tukarkan dulu kepada per 100. Okey, daripada 25% ni kita tukarkan kepada per 100 apa dia? 25 per 100. Ingat lagi tak cara nak tukarkan kepada perpuluhan?
Tahu tak? Ingat. Kan? Tengok ada berapa Ingat. kosong kan? Okey, Ingat. titik kosong kemudian letakkan titik. Jadi dia ada berapa? 2 digit kan? Okey. So 0.25/100 kalau kita tukarkan menjadi perpuluhan adalah 0.25. Okey. 0.25. Jadi jawapannya adalah 0.25. Jadi jalan kerja dia macam ni lah. Yang ni betul lah ni. Okey. Yang kawan-kawan kamu buat ni betul. Okey? Dapat tak? Okey, okey, cikgu okey, kamu tolong buat pembetulan dulu mana yang salah tu. Tolong buat pembetulan. Okey? Tolong buat pembetulan ya. Yasmin tersenyum riang nampaknya. Mungkin dia betul lah agaknya tu kot. Ya Yasmin? Kamu senyum je gelak ni. Tak, kakak saya kaca saya. Kakak saya ni, dia duduk kat bawah kaki saya. Oh ya ke? Kamu tak bagi makan kot. Makanan tu. Okey? Okey? Alright, baik. Okey, baik. Yang muka surat 75 tu, itu tak perlu kamu nanti kita buat kat sekolah lah. Ini cuma latihan je lah. Kita tak ada. Okey. So, okey, dah buat pembetulan belum? Belum lagi. Okey, cikgu bagi masa 3 minit untuk buat pembetulan cepat. Kamu tengok mana kamu nak tengok soalan yang mana? Dah tu dah betul kan? Soalan yang mana? Betul Ini. kan? Yang ni ke? Tak kisah. Okey, tapi tak apa, nanti cikgu akan sharekan dalam okey. Slide ni semua nanti cikgu akan upload dalam Telegram. Nanti kamu boleh check lah Okey, baik. Okey, sekarang ni kita tutup dulu buku aktiviti. Cikgu nak sekarang kamu keluarkan buku teks. Kita nak masuk topik So, kita dah habis dah untuk buku teks jilid yang pertama. Sekarang ni kita nak masuk buku teks jilid yang kedua pula. Okey. Kita akan masuk buku teks jilid yang kedua. Jadi kamu boleh tutuplah jilid yang pertama. Alhamdulillah kita dah habis jilid yang pertama. Walaupun di musim PKP ni kita berjaya menghabiskan jilid yang pertama. Okey, so nanti bila kita buka sekolah nanti, okey, insya-Allah bulan 9 ni nanti kita akan terus masuk buku teks jilid yang kedua. Boleh Kamu semua tak sabar tak nak pergi sekolah? Tak sabar. Tak sabar? Sabar. Dah boring dah duduk rumah? Tak sabar. Kan? Kenapa? Boring duduk rumah dah? Cikgu, Ya. buku teks saya bahasa Inggeris. Boleh bahasa Inggeris pula? Alamak. Okey, tak apalah. Okey, tak apa. Dia sebenarnya buku teks tu, dia punya latihan semua dalam tu sama je. Cumanya, dia kalau yang bahasa Inggeris dia tulis dalam bahasa Inggeris lah. Ramai ke yang dapat dalam bahasa Inggeris? Siapa yang dapat dalam bahasa Inggeris? Angkat tangan. Nazif. Nazif bahasa Inggeris Okey, tak apa. Okey, tak apa. Cikgu akan explain kat sini. Tapi latihan tu kalau kamu tengok sama je. Okey, sekarang ajak cikgu tunjukkan satu Okey, Nazif. Tengok latihan dia. Muka surat berapa ni Sekejap. Muka surat. Latihan. Cuba kamu tengok muka surat. Sama tak latihan dia? Sebab cikgu rasa sama. Muka surat 3. Dalam buku teks tu muka surat 3. Sama tak? Sama kan? Cumanya dia dalam bahasa Inggeris kan? Sama. Dia latihan dia sama. Cumanya dia dalam bahasa Inggeris. Okey. Tapi tak apa. Cikgu akan explain dalam sesi GM ni nanti. Okey. Baik. Okeylah. Okey. Kita mulakan topik wang ni Baik. Okey. Kalau kamu tengok dalam muka surat. Okey. Siapa yang ada buku teks tu? Muka surat 2. Muka surat 2 sekarang. Muka surat 1. Okey. Kita akan belajar topik wang ni. Okey. Okey, kalau kamu tengok kat sini, kalau kamu tengok dalam gambar tu, kamu tengok ibu siapa ni? Okey, ibu masukkan lagi RM250. Dulu dah simpan RM200. Wah, semakin banyak wang saya. Okey,
Kemudian kalau kamu tengok dalam buku teks tu, nah dalam dialog tu kan, nenek, saya hendak simpan RM100. RM50 ni pula saya hendak derma kepada orang miskin. Saya ingin melabur RM5,000 untuk pendidikan anak saya. Jadi kesimpulannya di sini bahawa wang ni adalah satu benda yang paling penting lah. Siapa yang tak kenal wang tu tak? Sekarang ni semua guna wang. Tak ada wang, tak ada benda lah. Betul? Kita beli barang dekat kedai guna wang. Kamu pergi kantin beli makanan pun guna wang. Jadi kita guna wang sepanjang masa lah. Dan cikgu rasa kamu semua dah tahu kan. Kamu dah belajar masa kamu tahun 2 dulu. Dah kenal wang. Duit shilling 1 sen, 2 sen kan. Betul? 3 sen. Duit RM5. Ada yang tak kenal duit ke dalam ni? Tak ada kan? Semua suka dapat duit, betul tak? Suka. Kalau cikgu bagi seorang 100 nak tak? Nak. Maknanya kamu kenal lah wang. Okey? Wang ni kalau orang yang tak tahu baca, tak tahu nulis pun boleh kenal wang ni. Okey? Jadi, so kesimpulan di sini cikgu nak beritahu berapa nilai, berapa orang kata nilainya wang tersebut. Okey? Baik. Okey ya. So yang kita hari ni kita tak kenal lagi buat macam mana duit nilai RM1, RM10, RM20. Kita dah, itu semua kamu dah belajar masa tahun 3. So hari ni kita nak belajar tentang bagaimana kita nak menambah dalam wang. Okey? Bagaimana kita nak menambah dalam wang. Okey, baik. Kalau kamu nak tulis, okey, tambah wang ni senang je. Sama juga macam kamu tambah nombor bulat yang biasa. Cumanya dalam wang ni, okey, macam ni kamu tak perlu tambah yang melibatkan sen lagi. Semuanya, ada sen melibatkan sen. Cumanya bila kamu menulis wang pastikan RM, simbol RM ni mesti tulis. Kalau kamu dapat soalan, kamu pastikan simbol RM ni mesti tulis. RM adalah simbol bagi mata wang kita lah. Ringgit Malaysia Ringgit Malaysia. Mesti ditulis. RM. Okey. Mesti ditulis. Dalam kamu buat latihan yang melibatkan wang lah. Okey, kalau kamu tengok contoh muka surat 2 tu, kira jumlah basikal dan juga apa nama benda ni? Lampu apa dia punya gambar tu? Cikgu tak nampak lah. Gambar apa tu? Gambar topi basikal. Helmet basikal kan? So, bila kamu menambah dalam wang, bila kamu menambah dalam wang tu, pastikan RM, simbol RM tu mesti ditulis. Okey, RM 361 tambah RM 125. Baik, cikgu nak bila kamu tulis dalam buku tulis kamu, pastikan kamu jarakkan ni sebanyak satu petak, boleh tak? Bila kamu tulis, kamu jarakkan satu petak. Macam ni. Cikgu sekejap Okey, jarakkan satu petak. So, jangan rapat sangat. Okey, dan juga pastikan kedudukan nombor tersebut mesti sama. Kalau dia rumah ratus, ratus. Kalau dia rumah puluh, puluh. Kalau dia rumah sah. So, jawapannya apa ni? Jawapannya adalah 486. Selalunya kesalahan kamu bila kamu dah tambah, kamu terlupa nak tulis RM. Pastikan kamu tulis RM kat sini RM. RM ni penting. Sebab kalau tak ada nilai RM ni, maknanya nilai tu kita tak boleh katakan sebagai nilai wang. Nilai wang. Okey. Dalam misal katalah kamu nanti bila kamu dah besar nanti kamu nak pergi bank. Kalau dekat bank pun kamu kena tulis nilai RM. Kamu nak tulis cek ke ataupun kamu nak masukkan duit, mesti ada nilai RM ni. Baik, okey. Itu Baik, kita tengok yang B pula Berapakah, kita tengok soalan B pula. Okey, berapakah jumlah harga bagi ketiga-tiga barang itu? Okey, kalau kamu tengok kat sini, okey, RM RM361. Kalau kamu dah sebut RM, nak sebut ringgit lagi tak? Tak perlu dah. Okey, kita sebut dia RM31, cukup. Tambah RM125, tambah RM79. Tapi kalau kamu tak sebut RM ni, kamu kena sebut ringgit kat belakang dia. Okey, ada dua cara. Yang pertama adalah kamu tambahkan satu persatu. Nampak tak? Mula-mula kamu tambahkan dulu RM361 tambah RM125, kamu akan dapat jawapan RM486. Okey? 486. Kemudian
kamu tambahkan pula dapat jawapan 486 ni kamu bawa ke naik ke atas ni kan. Tambahkan pula dengan RM79. Jadi 486 tambah 79 kamu akan dapat jawapannya RM565 RM565. Baik. Okey. Okey, dapat tak? Dapat okey. So jadi jumlah okey, cara yang keduanya adalah kamu tambahkan semua sekali. Tambahkan sekaligus lah. Maknanya kamu tambahkan ketiga-tiga ni sekali. RM361 tambah RM125 tambah RM79, kamu akan dapat jawapannya RM565. Okey. Jadi untuk tambah ni kamu boleh guna dua cara. Cara yang pertama, kamu boleh tambah satu-satu. Cara yang kedua, kamu boleh tambahkan dia sekaligus. Okey? Cikgu rasa untuk tajuk wang ni tak ada masalah. Senang sangat. Senang sangat tajuk ni. Ni cuma cikgu ni cikgu nak explain saja. Kamu boleh buat, tak ada masalah. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, tengok muka surat apa tu? Muka surat 3 muka surat 3 muka surat 3. Okey, tengok ni pula. Okey, yang ni melibatkan sen. Yang ni penambahan wang yang melibatkan nilai sen. Ni nampak. 5 sen, 60 sen, 75 sen. Okey, RM273 tambah RM948, 273 5 sen. Tambah RM948 60 sen. Tambahkan dengan 1,329 ringgit. RM1,329.75 sen. Okey. Baik, okey. Pertama sekali kamu tambahkan, yang paling penting titik perpuluhan ni, bukan titik perpuluhan, titiknya mesti sama. Bila kamu tulis nilai wang dalam soalan, yang paling penting titik tu mesti selari. Dan juga kedudukan nombor ni. Okey, kalau kamu tengok contoh kat sini kan. Baik, kalau cikgu tulis macam ni. RM207360 sen. Sorry, 60 sen pula. 5 sen kan? 5 sen 5 sen. Kemudian tambahkan RM948 60 sen. 60 sen kan? Okey. 60 sen. Baik, kemudian tambahkan lagi dengan RM1,329.75 sen. Betul ke salah? Betul ke salah? Betul ke salah ni? Salah. Kenapa? Sebab kedudukannya tak sama. Betul tak? Tak sama. Jadi kamu kena betulkan dulu. Okey, kamu kena make sure tempat nombor tersebut betul. Ikut mesti selari. Mesti selari kan? Yang ni salah. Maknanya atas ni salah, tak sama dengan yang di bawah tu kan? Okey, so dan juga titik ni mesti sama titik ni mesti sama. So jadinya kita tambahkan 2073 titik je 5 sen. Cikgu rasa kamu tambah tak ada masalah. Kamu semua boleh tambah. Cumanya selalunya yang melibatkan ringgit wang ni adalah bila kamu letakkan kedudukan nombor tersebut. Bila kamu salah letak, nampak tak? Dia mesti selari mesti selari. Maknanya yang ni mesti selari dengan ni. Okey. Yang ni pun sama, yang ni pun sama. Mesti selari. Dan juga titik perpuluhan pun mesti selari. Faham? Okey, jadi kamu tambahkan kedudukannya, kamu akan dapat jawapannya RM4,351.40 Okey. So begitu juga dengan macam soalan 3 ni, RM3,480 tambah ... kamu akan dapat jawapannya 7,500. Okey, jadi kalau dalam soalan macam ni kamu kena apa? Tolak. Maknanya kamu kena pindahkan, yang ni biarkan kat sini. Yang ni kamu kena pindahkan bawa ke sini Jadi kamu akan tolakkan dia RM3480. Okey, jadi maknanya kalau kamu buat dia RM3480 tambah ... sama dengan 7,500 kan? Cikgu pun dah terlupa tak tulis RM. Kan? RM. Okey. 1,400.
Tak nampak? Nampak tak? Nampak? Nampak? Nampak. Nampak? Okey. Nampak. Nampak Okey. Okey, kalau tak nampak cakap dengan cikgu tau. Kadang-kadang cikgu terlupa Baik. So, yang tempat kosong ni macam mana kita nak yang ni kita biarkan kat sini, yang ni kita pindahkan pergi ke sini. Kita tolakkan dia. So, okey, yang ni kita biarkan kat sini. So, RM 7,500 tolak RM. Okey, cikgu buat kat sini lah. Okey. Okey. Jadi kotak ni kita biarkan kat sini kan. Okey. RM apa dia? RM 7,500 tolak RM 3480. Okey So bila kamu tolak kamu akan dapat jawapannya adalah 4,020. Okey. So untuk latihan cikgu nak kamu buat soalan buku teks ni. Okey, buku teks soalan ni A, B, C, D, E dan F. Okey. A, B, C, D, E, F. Buat dalam buku Math 2 lah. Ada tak? Buku Matematik 2. Boleh? Buku Math 2 Buku Matematik 2. Okey. Buku Matematik 2. Okey, dapat tak? Kenapa tak ada gambar cikgu ni? Ada tak? Nampak tak cikgu? Nampak? Nampak? Mungkin lain kot. Kadang-kadang dia kejap-kejap sedang So, untuk latihan kamu pada hari ini, sila buat dalam buku latihan, buku Matematik 2. Okey? A, B, C, D, E, F. Buat dalam buku tulis. Nanti dalam sesi Google Meet, nanti kita akan bincang. Kamu tak perlu upload dalam Telegram, dalam Padlet pun kamu tak perlu upload. Kamu buat je latihan ni dulu. Nanti kita akan bincangkan dalam topik yang seterusnya lah. Dalam sesi GM yang seterusnya. Ayah tak kat gambar, hantar kat Telegram ke? Sekejap, cikgu tak dengar lah. Sekejap Tak payah. Dia punya speaker ni ada problem sikit. Sebenarnya tak payah lah. Apa dia? Kena hantar kat gambar, hantar kat cikgu ke? Lepas dah siap? Tak payah. Tak payah. Buat je dulu. Nanti minggu depan kita bincang. Okey? Minggu depan kita. Yang penting cikgu percaya kat kamu lah. Cikgu menaruh sepenuh kepercayaan kepada kamu untuk membuat latihan ini ya. Jangan kamu tak buat pula. Okey? Okey? Baik, jadi kesimpulannya, okey, untuk tambah wang ni, apa yang paling penting sekali adalah yang pertama kita kena pastikan bahawa kedudukan nombor tersebut mesti selari. Bila kamu tambah nombor tersebut, pastikan dia berada ikut rumah. Kalau dia rumah puluh, puluh lah. Kalau ratus, ratus. Kalau dia rumah sah, rumah sah. Kalau dia rumah ribu, ribu. Begitu juga dengan sen. Dengan sen pun sama juga. Pastikan mesti berada dalam sen. Jangan kamu terbalik. Sen pergi rumah ringgit, ringgit pergi rumah sen. Okey? Jadi kamu tambah. Kalau kamu tengok dalam buku teks tu, okey, bila dia tambah sen, okey, bila kamu dah tambah sen pastikan sen, nilai sen tu dibawa ke rumah ringgit. Rumah apa? Kamu dapat jawapannya macam ni kan. 5 tambah 5, 10. Kalau ini kan 5 tambah 5, 10. And then tambahkan dengan 1, 6 tambah 7, 4. Jadi balance bawa naik atas sini. Dia sama je macam kamu tambah nombor bulat yang biasa. Faham okey? Tak apa, kamu buat dulu. Dan pastikan titik yang membezakan antara ringgit dan sen mesti selari. Mesti selari. Kalau kamu buat dalam buku teks tu, kalau kamu buat nanti dalam buku tulis, cikgu nak tunjukkan sikit. Bila kamu buat dalam buku tulis tu, kan, okey? Bila kamu buat dalam buku tulis tu nanti, okey, sekejap. Cikgu nak tunjuk sekejap. Pastikan, okey, sini cara dia. Kamu tulis tu, okey, ini katakanlah ni petak, Ini petak. Okey, ini petak, Katakanlah ini petak. Cikgu tak sempat nak sediakan petak. Okey. Katakan ini petak buku tulis kamu lah. Okey, ini petak buku tulis kamu,
Okey. Baik, cikgu nak kamu tulis macam ni. Katakanlah kamu nak tulis RM RM1,200.60 Jadi RM ni jadi dalam satu petak RM. Jarakkan satu petak kat sini RM1,200 RM1,230 titik dalam satu petak. Okey, titik tu dalam satu petak. Okey. 60 sen. Cikgu nak kamu tulis macam ni. Boleh? Boleh tak? Boleh. Pastikan kamu ada jarak di antara RM dan juga nombor ni mesti ada satu petak. Okey, dan juga titik ni satu petak. Katakanlah tambah RM RM360 titik 25 sen. Contoh contoh. So bila kamu buat macam ni kamu boleh jadi kamu tak adalah orang kata keliru kan. Kamu boleh tahu kedudukan nombor tu kat mana. Okey? So kalau then bila jawapan je RM1,509 titik 85 sen. Pastikan kamu buat rumah sen dulu Buat sen dulu baru kamu buat rumah ringgit. Dan jangan lupa bila dah dapat jawapan kamu tuliskan RM kat sini. Dan juga gariskan. Faham tak? Jangan lupa tulis hari ni hari apa? Selasa Selasa. Tarikhnya hari ni 3 hari bulan 8. Dah lama cikgu tak tulis kat papan hitam. Okey, tajuknya adalah tambah wang tambah wang. Okey, baik. Ada apa soalan nak tanya pasal kerja kita ni? Tak ada. Tak ada Okeylah. So, cikgu harap okey, so sampai di sini saja dulu kita punya sesi GM kita pada hari ini. So, cikgu harap kamu semua dapat menyiapkan tugasan yang diberikan oleh cikgu pada hari ini. So, kamu buat dulu. Kalau kamu tak faham, kamu boleh sama ada kamu boleh PM cikgu ke ataupun nanti kita akan bincangkan pada sesi GM yang akan datang. Okey. So, sampai di sini saja sesi Google Meet kita pada hari ini. Sampaikan salam cikgu pada mak dan ayah kamu. So, kamu duduk rumah tu jaga diri kamu baik-baik. Okey. Siapkan segala tugasan yang cikgu kamu berikan. Yang paling penting sekali kamu kena jaga solat kamu, rajin-rajin baca Al-Quran dan rajin-rajinlah buat kerja kat rumah tu. Okey, so kita stop kat sini dulu Jadi cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bye-bye semua. Bye. Bye. Sama-sama. Terima kasih semua. Take care. Okay, bye. Alright. Jangan lupa muka surat ni muka surat apa tadi Muka surat 3 Apa tadi? Bye bye. Alright. Surat 3 Alright. Okay, assalamualaikum.